Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, untuk hari ini kita akan masuk kepada masih lagi dalam topik 2 iaitu bentuk piawai. Subtopik yang sama, 2.2 bentuk piawai, tetapi kali ini kita akan pergi kepada bahagian terakhir untuk bab ini iaitu penyelesaian masalah melibatkan bentuk piawai. So, penyelesaian masalah ini dia melibatkan bentuk piawai dan juga angka bererti sekali lah. Okay, gabung. Okay, so sebelum kita start, so kita ulang sedikit lah apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, antaranya kita belajar macam mana kita nak buat pembundaran. Okay, nak menentukan bilangan angka bererti. Okay, bererti kemudian kita juga dah belajar macam mana nak buat pembundaran. Okay, sebelum ni. Okay, kemudian masuk dalam bentuk piawai, kita dah tahu bentuk-bentuk piawai macam mana. A darab 10 kuasa N ataupun negatif N. Kita juga tahu apa dua keadaan dia. Okay, kita juga tahu macam mana nak lakukan pembundaran melibatkan bentuk piawai dan juga operasi tambah dan tolak. Okay, tambah tolak dan bahagi darab. Kita dah belajar ini semua. Okay, so untuk penyelesaian masalah, kita akan libatkan boleh dikatakan hampir semuanya lah. Okay, sedikit pemudaran. Okay, dia bergantung kepada bentuk-bentuk soalan. So, tanpa melengahkan masa, so kita pergi kepada contoh yang pertama. Untuk bahagian ni, kamu boleh rujuk untuk semua contoh-contoh dalam soalan dalam video kali ni. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 43 dan 44. Okay, contoh-contoh ni saya ambil daripada buku teks. So, sambil tu bolehlah kamu, sambil tengok video ni, bolehlah kamu tengok sekali buku teks itu. Okay, so kalau kamu tengok contoh yang pertama. Okay, ini antara contoh bentuk soalannya. Yang pertama, dia beri satu rim kertas mengandungi 800 helai kertas. Ketebalan helai kertas ialah 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Diberi jumlah ketebalan bagi N rim kertas yang sama ialah 225.6 cm. Dan soalan dia minta kita cari ataupun hitung nilai N. Okay, sekarang ni dia bagi keadaan satu rim kertas. Satu rim kertas tu konsep dia macam kamu beli kertas A4 yang dibungkus satu rim tu. Yang dalam dia kadang-kadang ada 500 helai ataupun 450 helai. Itu maksud satu rim. Okay, so dia kata kat sini dalam satu rim kertas tu ada 800 helai. So katakanlah ini rim kertas kamu. Okay, ini rim kertas. Dalam rim kertas ini ada 800 helai kertas. Okay, ini rimnya. Okay, so dia kata setiap sehelai daripada 800 ni, sehelai tebal dia adalah 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Okay, dia bagi keadaan macam ni. Kemudian soalan dia bagi, diberi kejumlah ketebalan bagi N rim kertas yang sama ialah 225.6 cm. Maksudnya, N rim ini konsep dia susun ataupun dia susun rim kertas ini yang satu ini tinggi sampai ketebalan untuk rim ini banyak-banyak, okay, mencapai 225.6 cm tebal. Maksudnya dia bukan ada satu rim je lah. Maksudnya dia ada lebih daripada satu rim. Yang mana semua rim itu disusun sampai ketebalannya sampai 225.6 cm. Itu konsep dia. So sekarang dia nakkan kita tahu berapa jumlah rim yang disusun supaya ketebalan rim itu semua jadi 225.6. So, cara dia pertama mudah sekali. Okay. Sekarang ni dalam keadaan ni, dia cuma bagi kita ketebalan ataupun ketebalan sehelai kertas. Kita perlu cari, okay, benda pertama kita perlu cari adalah ketebalan bagi satu rim kertas. Okay, satu rim kertas. So, satu rim kertas ada 800 helai. Okay, satu rim ada 800 helai kertas. Satu helai 9.4 darab 10 negatif kuasa 3. Kuasa negatif 3. So, apa yang kita buat? Nak cari ketebalan untuk satu rim ini, kita darabkan sahaja
800 darabkan dengan 9.4 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Okey. So, apa yang kamu perlu buat di sini? Okey, macam biasa. Okey, di sini kita boleh terus darabkan saja. 800 dengan 9.4. So, bila kita darabkan, okey, 800 darab dengan 9.4. So, kita akan dapat jawapannya 7,520. Okey, 7,520 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, sekarang ni dia nakkan kita dah jumpa. Tetapi adakah bentuk jawapan yang kita dapat ni dalam bentuk piawai? Tidak, sebab dia 7,500. So, apa kita perlu buat? Okey, gerakkan titik perpuluhan. So, 1 titik perpuluhan di sini. 1, 2, 3. So, dia akan jadi 7.52 darab dengan kita gerakkan 3 kali ke hadapan 10 kuasa 3 darab dengan 10 negatif 3. Okey. So, apa yang kita akan dapat di sini adalah, okey, 10 kuasa 3. So, 3 tambah negatif 3, dia akan dapat 7.52 darab 10 kuasa 3 tambah dengan negatif 3. So, ini akan jadi kosong. Bila jadi kosong, maksudnya sini akan jadi 1. So, bila 1, 7.52 darab 1, kita akan dapat jawapan dia 7.52 cm. Okay, cm. So, kita dah boleh dapat ketebalan untuk satu rim. So, satu rim tebal dia adalah 7.52 cm. Okay. Okay, kita dah dapat. So, itu untuk satu rim. Sekarang ni soalan dia nakkan untuk n rim. Okay, berapa banyak rim kertas ini? Bila kita susun, dia dapat 225. So, cara dia senang sahaja. Okay. Kita akan buat. Okay. Sambungan kat sini. Okay. Oh, okay. So, apa yang kamu perlu buat adalah, okay, kita nak cari bilangan n. Maksudnya kita nak cari nilai n yang berapa. So, cara nak cari dia, kita darabkan saja tebal untuk satu rim ni. Dia akan dapat, okay, 7.52 darab dengan n. Okay. Yang mana bila kita darabkan dengan n ni, kita dapat ketebalan dia ini. So, kamu perlu susun dia. Bentuknya begini. Okay. 7.52 darab dengan n sama dengan 225.6. Okay. So, kamu boleh cari, gunakan konsep algebra, pindahkan. So, kamu boleh cari n. So, n kamu tinggalkan di sini. So, 225.6 kamu bahagikan dengan 7.52. Okay, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat n kamu sama dengan 30. So, settle jawapan kamu. Okay. So, itu untuk contoh yang pertama. Okay, kena baca betul-betul soalan dia. Okay. So, kita dah dapatlah bilangan n, bilangan rim kertas. Bila maksudnya ada 30 rim kertas ni, baru dia punya ketebalan untuk semua ni jadi 225.6 cm. Okay. Itu untuk contoh yang pertama. Okay. Untuk contoh yang kedua, okay, masih lagi dalam muka surat sama, surat 43. Okay, kita tengok. Dia bagi sebuah syarikat hartanah, okay. Sebuah syarikat hartanah membeli sebidang tanah berbentuk segitiga bersudut tegak PQR seperti dalam rajah di sebelah. Okay. A, hitung nilai PQ dalam meter dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okay. PQ, dia nakkan PQ, hitung jawapan dalam bentuk piawai. So, B, jika kos bagi 1 meter persegi tanah ialah 45, hitung jumlah kos tanah tersebut dalam ringgit Malaysia. So, sekarang ni, okay, dia bagi kita ini tanahnya. Tanahnya bentuk segitiga bersudut tegak. Dia bagi kita panjang QR 3.5 darab 10 kuasa 2 meter dan panjang PR 2.1 darab 10 kuasa 2 meter. Jawab soalan A, kita bergerak pada soalan A dulu. Soalan A,
dia minta kita hitung nilai PQ dalam meter. So, nilai PQ dalam meter. So, PQ kita di sini. Ini yang kita mahukan untuk soalan A. Okay. So, tak payah bimbang. Bila kamu nampak segitiga bersudut tegak, nak cari panjang salah satu sisi, kita akan gunakan konsep teorem Pythagoras. Okay. Untuk teorem Pythagoras, so cikgu lukis balik bentuk segitiganya. Okay, ini segitiga kamu. Okay, ini P, ini Q, ini R. Diberi panjang PQ 3.5 darab 10 kuasa 2 meter dan PR kamu adalah 2.1 darab 10 kuasa 2 meter. So, PQ kita nak cari. So, diberi sisi hipotenus dan sisi sebelah. Sisi tentang lah. Okay. So, kita nak cari sisi yang dekat sini. So, apa yang kita perlu buat? Okay, nak cari PQ. So, PQ adalah sama dengan, okay, letak ni dulu, okay, punca kuasa, kurungan, okay, okay, ambil sisi hipotenus yang paling panjang, QR kuasa 2, tolakkan dengan yang pendek kat situ adalah PR kuasa 2. So, dah dapat bentuk dia, dah dapat formula dia, masukkan saja. So, QR kita adalah 3.5 dan 10 kuasa 2. So, masukkan, jangan lupa letak kurungan. 3.5 darab 10 kuasa 2. Dia ada kuasa 2. So, kuasa 2 lagi di luar. Tolak dengan PR kita pula. Kurungan 2.1 darab 10 kuasa 2. Kurungan di luar. Okay, kemudian punca kuasakan semua sekali. Okay, dah punca kuasa. Apa yang kita kena buat? Okay, disebabkan sini ada kuasa 2. Sini kuasa 2. So, kita akan treat nombor piawai ataupun bentuk piawai di dalam ini mengikut konsep indeks iaitu hukum darab. Maksudnya dekat sini, kuasa 2 di luar ini bawa masuk ke dalam, okay, darabkan. Dan kuasa 2 di sini kita akan kuasa 2 kan dengan 3.5. Sini pun sama. Okay, so dia akan jadi 3.5 kuasa 2 kita akan dapat jawapannya adalah 12.25. So, kuasa 2 bukan darab. So, sebab dia kuasa 2, so dia akan dapat 12.25. Okay, 10 kuasa 2. 2 darab 2 akan dapat 10 kuasa 4. Okay, tolakkan dengan, okay, 2.1 kuasa 2 kita akan dapat 4.41. So, 4.41 darab dengan 10. 2 darab 2 akan dapat 10 kuasa 4. Letak balik punca kuasa dekat sini. Okay. Dah dapat bentuk ini. Okey, barulah kita boleh gunakan kaedah operasi melibatkan darab dan bahagi. Okey, sekarang ni kita tengok. Dia tolak kan? Tetapi kalau tolak, kita belajar ada dua cara. Tapi kita kena tengok juga keadaan kuasa 10 di sini. Kalau kuasa 10 di sini, asasnya sama. Kuasanya sama. Kuasa 4, kuasa 4. So, bila sama, kita potong salah satu saja. Kita boleh gabungkan 4.41 dan juga 12.25. So, apa yang kita akan buat? Kita akan buat 12.25 sebabkan dia sama. Tolak dengan 4.41. Okey. Darab dengan 10 kuasa 4. Sebab dia dah sama, kita ambil satu sahaja. Okey. So, punca kuasa. Jangan lupa. Jangan tinggal lupa kuasa ni. Okey. Dah dapat macam tu. Okey, settlekan yang di dalam kurungan ini. Kamu akan dapat 7.84. Okey, darab dengan 10 kuasa 4. Okey, punca kuasa. Okey, bila punca kuasa di sini, okey, kita akan treat dia secara berasingan. So, kita punca kuasakan dulu. 7.84 kita akan dapat 2.8. Okey. Kemudian 10 kuasa 4 punca kuasa. So, dekat sini dia special sikit. So, kalau 10 kuasa 4, cikgu kat sini. Okey, 10 kuasa 4. Kamu punca kuasakan. Okey. Kalau sebelum ni, kalau 10 kuasa 2, kamu punca kuasakan, 2-nya akan tak adalah terhapus. Kalau 10 kuasa 4, kamu potong 2, tinggal baki 2 dekat sini. Maksudnya dia cuma tolak 2 je lah. Okey, maksudnya dia akan tinggal dengan 10 kuasa 2 di sini. Sebab yang ni terpotong 2 sahaja. Okey. Sebab dia kuasa 2, bukan kuasa 4. Kalau kuasa 4 boleh terus potong. Kalau kuasa 2, kita potong separuh je. 2 je lah. 2 lagi baki tinggal. Okey, so dia dapat 2.8 dari 10 kuasa 2 meter. So, kita dah settle soalan A. Okey.
Kaedah dia senang. Kamu tahu macam nak guna kaedah dia sebab dia akan guna teorem Pythagoras. Cumanya kamu confuse bila dia ada bentuk piawai dekat sini. Dia ada banyak hukum yang kamu perlu gunakan. Okay, tapi tak apa. Boleh slow-slow yang memang. Okay, so untuk B pula. Okay, kita dah settle A. B, dia kata jika kos bagi 1 meter persegi tanah ialah RM45. Hitung jumlah kos tanah tersebut dalam ringgit Malaysia. So, ringgit Malaysia. Bila dia sebut ringgit Malaysia, maksudnya dia nak dalam nilai duit. Dia tak nak dalam bentuk angka bererti. Dia bukan nak dalam bentuk angka bererti. Dia tak nak lah. Maksudnya dalam bentuk duit. Okay, nanti kita akan tengok macam mana kita nak tukar dia. Okay. So, sekarang ni, okay, macam biasa, dia nakkan hitung jumlah kos tanah tersebut. So, dia kata satu kos bagi 1 meter persegi adalah 45. So, untuk keseluruhan tanah, apa yang kamu kena buat? Kamu perlu cari, nak carikan harga dia. Okay. Kamu perlu cari. Pertama sekali, sila cari dia punya luas tanah. Okay. Luas tanah kamu segitiga. So, masukkanlah formula luas segitiga. 1/2 darab dengan tinggi kamu tadi adalah PQ. So, PQ tadi kita dapat 2.8 darab 10 kuasa 2. So, 2.8 darab 10 kuasa 2. Okay. Kemudian darabkan pula dengan tapak kita 2.1 darab 10 kuasa 2. So, darab dengan 2.1 darab 10 kuasa 2. Okay. So, dekat sini. Okay. Jangan bimbang, jangan khawatir. Ni darab kan? So, darab kita boleh treat kuasa di sini ikut hukum darab indeks. So, tambahkan sahaja. So, dia akan dapat 1/2 darab dengan 2.8 darab dengan 2.1 darab dengan 10 kuasa 2. Darab di sini, so dia akan dapat tambah 2. Okay. So, bila kamu settlekan di sini, kamu akan dapat jawapan dia dekat situ adalah 2.94. 2.94 darab dengan 10 kuasa 4. So, ini adalah luas dia, meter persegi. Jangan lupa meter persegi. Okay, ini adalah luas untuk satu tanah di sini. Okay, untuk cari kos, okay, kos untuk sebidang tanah dekat atas ni, apa yang kita perlu buat? Okay, ambil sahaja, okay, berapa meter dia, okay, berapa kos untuk 1 meter, so 45, darabkan dengan, okay, berapa dia punya keluasan keseluruhan tanah, so 2.94 darab dengan 10 kuasa 4. So, macam biasa, yang ini kita boleh terus tekan kalkulator. Kirakan nilai dia, kita akan dapat jawapannya 132.3. Yang ini biarkan saja sebab dia tak ada kawan. So, dia biar dekat tepi ni dulu. Okay. So, sekarang ini, kita dah dapat dah jawapan kita. Dah betul lah ni. Inilah kos dia. Ataupun inilah kos keseluruhan. Tetapi, dia nakkan jawapan kita mestilah dalam ringgit Malaysia. So, tak pernah lagi lah orang tulis ringgit Malaysia 132.3 darab 10 kuasa 4. Jenuh nak mengira berapa kosong kan? Okay, so kita tukar ke dalam bentuk ringgit Malaysia. So, apa yang kita akan buat? Okay, ini dalam bentuk angka bererti. So, nak tukarkan dia dalam bentuk nombor tunggal, kita nak jadikan dia ringgit Malaysia, kita perlu tukarkan ini ke dalam bentuk nombor tunggal. So, nak tukar nombor tunggal, kita tengok perpuluhan kita dekat mana. So, titik perpuluhan dekat sini. Nak gerakkan berapa kali? 4 kali. Pergi ke mana? Ke belakang sebab dia adalah positif. So, gerakkan 4 kali. 1, 2, 3, 4. So, kita akan dapat jawapan kita nanti 132, 3, okay, 0, 0, 0. So, ada 01, 02, 03. Okay. Dapatlah jawapannya. Inilah jawapan kamu. Nak nampak cantik sikit, letaklah RM kat depan. So, RM 132,000. 1,323,000. Inilah jawapannya. Okay. So, itu untuk contoh yang kedua. Okay, sekarang kita pergi pada contoh yang ketiga. So, contoh ketiga, dia bagi gambar rajah menunjukkan bumi dengan diameter 1.2742 darab 10 kuasa 4 km. Hitung luas permukaan bumi dalam km kuasa 2, km persegi. Nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai betul kepada 4 angka bererti. Kat sini dah bagi luas permukaan sfera 4 pi j kuasa 2 dan pi sama dengan 3.142. Okay, so sekarang ini
Apa yang kamu perlu buat adalah, okey, kita kena tengok bentuk soalan dulu. Okey, dia bagi kat sini diameter. Okey, tapi kalau kamu tengok kat sini, luas permukaan sfera jejari. So, macam mana kamu nak dapatkan jejari ni? Kenapa dia bagi luas permukaan sfera? Sebab dia kata dia nak hitung luas permukaan bumi. So, dalam ni, konsep ni maksudnya, diikutlah. Bumi kan bentuknya bentuk sfera. Okay. Tak payah nak guna teori-teori lain. Okay. Bumi bentuknya sfera. Okay. So, kita akan guna luas permukaan sfera untuk dapatkan luas permukaan bumi ini. So, masalah kita sekarang, macam mana kita nak cari jejari? So, nak cari jejari, okay, masa form 2, kamu belajar untuk cari jejari ataupun untuk diameter itu, dia sebenarnya adalah jejari, darab jejari ataupun 2J. Betul tak? Ataupun jejari, darab jejari. So, untuk cari jejari, terbalikkan je lah. Diameter, maksudnya diameter bahagi 2. Okay. So, bila dah dapat ni, okay, sekarang kita nak cari jejari. Sebab kita nak gunakan formula ini. Dia ada jejari. Dia bagi kita diameter. So, kita ambil sahaja nak cari jejari. Kita akan dapat 1.2742 darab dengan 10 kuasa 4. Bahagi dengan 2. So, bila bahagi dengan 2, bahagikan sahaja. Okay. 1.742 ni dengan 2. 10 kuasa 4 ni dia tak ada partner kat bawah kan? So, biarkan sahaja dia. Okay. So, kita bahagikan, kita akan dapat nilai dia adalah 0.6371. Okay. 0.6371 darab dengan 10 kuasa 4. Okay. Sekarang ini dia tak valid sebagai bentuk piawai. Sebab dia kosong. So, apa yang kita perlu buat? Gerakkan titik perpuluhan kita pergi ke belakang. So, bila gerakkan ke belakang, okay, nak jadikan dia, so dia akan dapat 6.371 darab dengan 10, bergerak ke belakang negatif 1 darab 10 kuasa 4. Okay, dah ada kawan kan 10 kuasa 4 ni. So, kita ikutlah konsep pendaraban indeks. So, negatif 1, 10 negatif 1 tambah dengan 4. So, kita akan dapat jawapan dia 6.371 darab 10 kuasa 3 kilometer. So, ini adalah jejari. Baru jejari. Okay. Dia nakkan luas permukaan bumi. So, dah ada jejari, barulah kita boleh masukkan nilai jejari dalam formula yang diberi. So, formula yang diberi adalah luas permukaan. Okay. Nak cari luas permukaan bumi ni senang je. Okay, gunakan sahaja formula yang diberi. So, dia bagi 4 pi J kuasa 2. Okay, 4 ni masukkan sahaja. Pi ini gantikan dengan nilai ini. So, akan dapat 3.142. Okay, J kuasa 2. Barulah kita masukkan nilai yang kat sini. So, 6.371 darab 10 kuasa 3 kuasa 2. Jangan lupa. Okay. So, sekarang ni tak payah pening-pening. Kamu rasa macam pening kan? Tak apa. Kita settlekan yang mana kita boleh settle dulu. So, kita darabkan dahulu 4 dengan 3.142 ni. So, kalau kita darabkan 2 ni, kita akan dapat jawapannya adalah 12.568. Okay, 568. Okay. So, barulah kita boleh fokus dekat yang ini sahaja. So, bila nak fokus macam biasa, macam contoh yang kedua tadi. Okay. Yang melibatkan teorem Pythagoras. Okay, bila ada 2 dekat luar ni, kita bawa masuk dekat sini darab. Dekat sini dia akan jadi kuasa 2. So, 6.37 kuasa 2, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 40.59. Okay, cikgu buat dalam 4 angka bererti saja. Sebab soalan dia nak dalam 4 angka bererti saja kan. So, cikgu letak 4 angka bererti saja. So, dia akan dapat 40.59 darab dengan 10, 3 darab 2 akan dapat 10 kuasa 6. Okay. Dekat sini, barulah kamu boleh, dah senang kan? Barulah boleh darabkan 2 ni. Okay. So, kamu darabkan dahulu 2 tu, kamu akan dapat jawapannya adalah 510. Okay. Point 135. Ini cikgu ambil banyak sikit lah. Okay. Darab dengan 10 kuasa 6. Sebab tak ada kawan, so kita bawa je di bawah. Okay. So, sekarang ni, dia nakkan jawapan kamu dah betul. Okay, tetapi dia nakkan jawapan mesti dalam bentuk piawai kepada 4 angka bererti. Ada 2 syarat. Okay, maksudnya dekat sini pertama sekali kita tukarkan dahulu 510 ni supaya dia boleh jadi angka bererti.
So, nak jadikan 510 kepada angka berti, kita gerakkan titik perpuluhan kita ke hadapan 1, 2. 2 titik. So, dia akan dapat 5.10135 darab dengan 10 bergerak ke hadapan 2 kali. 10 kuasa 2 darab dengan 10 kuasa 6. Okay. So, kita settlekan. Okay, sini akan 2 tambah 6 akan dapat 8. So, 5.10135 darab dengan 10 kuasa 8. Tak habis lagi. Baru dalam bentuk piawai. Dia nak kepada 4 angka bererti. So, kiralah 4 angka bererti. So, 4 angka bererti kamu adalah 1, 2, 3, 4. So, dia sampai sini je lah. Maksudnya, 35 ni tak payah ambil. So, jawapan akhir kamu nanti, kamu akan dapat. Okay. Luas dia adalah 5.101 darab dengan 10 kuasa 8 km persegi. So, inilah jawapannya. Okay. Last. Okay. Itu untuk contoh yang ketiga. Okay. Kalau katakan kamu dekat sini. Okay, katakan dekat sini kamu nak terus dia dalam 4 angka bererti pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya, kalau kat sini kamu ambil sampai 510.1 pun boleh, tak ada masalah. Kat sini kamu ambil 5.101, tak ada masalah. Kamu terus dapat jawapan, tak payah buang 35. Maksudnya kalau kamu terus ambil 4 angka bererti, tak perlu hujung baru tukar. Macam cikgu sekarang, cikgu dah hujung baru cikgu tukar jadi 4 angka bererti. Kalau daripada awal kamu nak tukar 4 angka bererti pun boleh, tak ada masalah. Okay, contoh yang terakhir. Contoh 4. Dia kata kat sini, Raja menunjukkan dua jenis kertas bersaiz A4 dengan jisim yang berlainan. GSM bermaksud grams per square meter, iaitu gram per meter persegi. Hitung jisim sehelai kertas A4 dalam gram bagi 70 GSM dan 80 GSM. So, sekarang ni bila kamu pergi beli kertas A4, kamu ada dua ketebalan, 70 GSM dan juga 80 GSM. Okay, saiz kertas tu masih sama, cuma dia tebal nipis je yang berbeza. So, apa yang dimaksudkan dengan GSM? Kalau dalam soalan ni dah bagi GSM ini bermaksud grams per meter per square meter. So, kalau cikgu tulis GSM ini, cikgu akan tulis macam ni. Gram per square per meter. Square per meter maksudnya M kuasa 2. Okay, kalau kamu tengok dia punya ini adalah dalam bentuk unit. Sebab cikgu keluarkan dalam bentuk unit. Kalau cikgu keluarkan dalam bentuk ukuran dia, okay, gram ini merujuk kepada jisim. Okay, dan meter persegi ini merujuk kepada luas. So, dalam soalan dia nakkan hitung jisim sehelai kertas A4. So, bila dia suruh hitung jisim sehelai kertas A4, apa yang kita kena buat adalah, okay, jisim bagi sehelai kertas A4, kita perlu, okay, gunakan formula yang dekat atas ni, yang dia bagi tadi kan. Okay, cumanya kita perlu cari luas saja. So, luas dah ada. Dah bagi dalam gambar Raja 210 dengan 297. Cumanya, kamu kena tengok. Dekat sini, GSM dia adalah meter. Soalan kamu dia bagi milimeter. mm. So, kat sini kamu kena tukarlah. Okay. So, cara dia yang pertama, kita buat dahulu untuk 70 GSM. So, untuk 70 GSM, apa yang kamu perlu buat? Pertama sekali, kita tukarkan dahulu 267 dan 210 ini ke dalam bentuk meter. So, bila tukarkan, kamu kena ingat daripada milimeter pergi ke cm, pergi ke meter. So, milimeter pergi cm bahagi dengan 10. Cm pergi ke meter bahagi dengan 100. So, kalau daripada milimeter terus terjun pergi ke meter, kamu perlu bahagikan dengan, okay, 100 darab 10 kamu akan dapat bahagi dengan 1000. Okay, so maksudnya setiap satu ni kamu perlu bahagikan dengan 1000. So, bila bahagikan dengan 1000, okay, cikgu tukarkan dahulu. 297 bahagi dengan 1000. Cikgu akan dapat nilai dekat sini adalah 0.297. Okay, kemudian 210 bahagi dengan 1000 pun cikgu akan dapat nilai dia 0.21 meter. So, dah dapat meter. Barulah cikgu boleh cari meter persegi. Bila cikgu dah cari meter persegi, baru cikgu boleh gunakan formula ini untuk cari jisim dekat atas ni. So, tak susah.
kita buat je dulu satu-satu. So, kita cari dahulu luas untuk, okay, kita cari dulu luas untuk kertas ni. Kalau kamu tengok 70 GSM dengan 80 GSM, luas dia sama je. So, kita boleh, okay, kita boleh cari siap-siap dulu luas bagi kertas. Okay, luas bagi kertas, senang sahaja. Okay, carilah dia. So, nak cari luas, cikgu buat kat bawah ni. Luas kertasnya. Okay, luas kertas. Tak kisahlah 70 ke 80 sebab dia sama. So, kita akan buat 0.297 darab dengan 0.21. Okay, so kamu darabkan, kamu akan dapat, okay, kita tekan kalkulator kat sini. Okay, 0.297 darab dengan 0.21. So, kita akan dapat 0.06237. 0.06237. Okay, sekarang ni kita tengok soalan. Dia nakkan jawapan kamu mestilah dalam bentuk, okay, dia nakkan jawapan kamu dalam bentuk piawai. So, bila dalam bentuk piawai, kamu kena tukarkan 0.06237 ni ke dalam bentuk piawai. So, gunakanlah konsep pertukaran nombor tunggal kepada bentuk piawai. So, kalau tukarkan, gerakkan titik perpuluhan 1, 2. So, 2 lah. So, dia akan dapat 6.237 darab dengan 10 kuasa. Disebabkan dia kurang daripada 1, dia adalah kuasa negatif 2. So, kita dapatlah luas dia untuk kedua-dua kertas ni. Sebab dia punya panjang dan lebar sama. Okay, so kita dah dapat luas kertas. Dah dapat luas kertas, barulah kita boleh guna konsep ini. GSM ini sama dengan GSM bagi luas. So, kita buat dahulu untuk 70 GSM. So, untuk 70 GSM, okay, formula dia bagi GSM sama dengan GSM bahagi dengan meter persegi. So, meter persegi kamu dah ada. Kamu cuma nak cari GSM. GSM kamu ambil sahajalah ketebalan kertas ni. So, kalau 70, letak 70. So, kamu akan dapat 70 sama dengan GSM kamu tak tahu, kita letak sebagai A sahaja, tak ada masalah. So, bahagikan dengan meter persegi luas kertas ini adalah 6.237 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Okay, bahagikan. So, nak dapatkan A. Okay, so 70 akan pindah ke sini. Maksudnya dia akan dapat 6.237 darab 10 kuasa negatif 2 darab dengan 70. Okay, so jangan bimbang. Tak payah bimbang, tak payah susah. So, 70 ini darabkan dahulu dengan 6.237. So, bila kamu darabkan, kamu akan dapat, okay, 6.237 darab dengan 70. So, kamu dapat 436.59. So, 436.59. Okay, darab dengan, okay, barulah kita masukkan, okay, 10 kuasa negatif 2. Okay, sekarang ni jawapan nak dalam bentuk piawai. So, ni bukan dalam bentuk piawai. So, kita perlu ubah titik perpuluhan. 1, 2. Bawa ke depan 2 kali. So, bawa ke depan kita akan dapat 4.3659 darab dengan 10. Bawa ke depan 2 kali. So, 10 kuasa 2 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Okay, dah settle yang itu. Barulah kita boleh buat seterusnya. Okay, dia nakkan dalam, okay, soalan dia nak jawapan kamu mesti dalam betul pada 3 angka bererti sahaja. So, 3 angka bererti, ayolah mengiralah 3 angka bererti kamu tu. So, kamu pun kira 1, 2, 3. So, 4.3. Sebelah sini 5. So, tambah 1, dia akan dapat 4.37 darab dengan, okay, 10 kuasa 2. Okay, darab. So, dia akan dapat tambah negatif 2. So, kamu akan dapat nilai dia 4.37 darab 10. 2 tolak 2, kamu akan dapat kosong. So, 10 kuasa kosong. So, kalau dalam indeks dulu kamu belajar 10 kuasa kosong akan dapat 1. So, gantikan je lah dengan 1. Kamu akan dapat nilai dia 4.37 gram. Okay, itu untuk 70 GSM. Okay, sekarang
Untuk 80 GSM, keluasan kertas dah sama. So, kita tak perlu kira dua kali. So, kita ambil saja keluasan kertas yang sama. Kita tukarkan saja nilai GSM ni jadi 80. So, kita akan dapat 80 sama dengan, katakanlah kita letak sini B pula. Jangan letak A, letak B pula. B perkan dengan keluasan kertas kamu adalah 6.237 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Okey. Kemudian nak dapatkan B macam biasa 6.237 darab 10 kuasa negatif 2 darab dengan 80. So, darabkan dahulu. Okey. 6.237 dan juga 80. So, kamu pun tekanlah kalkulator kamu. 6.237 darab dengan 80. Kamu akan dapat 498.96. Okey. 498.96 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Okey, sekarang ayo kita lihat. Ini pun kita perlu tukarkan kedudukan titik perpuluhan dia supaya dia boleh jadi angka bererti. So, pindahkan 1, 2. 2 titik ke hadapan. So, 2 titik ke hadapan dia akan dapat 4.9. Okey, tengok soalan dia nak dalam 3 angka bererti. So, dekat sini kita boleh terus bundakan kepada 3 angka bererti. So, dia akan dapat 4.9. Okey, so sebelah ni 9. So, sini akan dapat tambah 1, 4.99 darab 10. Okey, bergerak 2 kali ke hadapan. So, 10 kuasa 2 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Okey, kemudian 2 tolak dengan 2. Ini dah terhapus, tinggal 1 je. So, jawapan kamu 4.99 gram. Itulah jawapannya. Okey, so itu adalah untuk bab itu adalah untuk penyelesaian masalah melibatkan bentuk piawai dan juga angka bererti. Okey. So, dengan itu habislah kita untuk bab 2. So, secara ringkasnya untuk pembelajaran hari ini, apa yang kamu boleh dapat adalah kamu boleh tahu ataupun kamu dah boleh nak selesaikan masalah melibatkan bentuk piawai dan juga angka bererti. Okey. Kalau kamu tengok bentuk-bentuk soalan dia ada gabungan. Okey, macam ni dia gabung dengan konsep-konsep topik-topik yang kamu dah belajar sebelum ni. Contohnya macam soalan untuk 4 ini dia gabungkan dengan konsep luas. Okey. Kemudian kalau macam contoh 3 ni dia gabungkan dengan topik bab 5 form 2 kamu, iaitu luas permukaan sfera. Okey. Contoh 2 ini dia gabungkan dengan konsep teorem Pythagoras dan juga luas segitiga. Nampak tak? Dia benda yang sama, benda basic yang kamu dah belajar, cumanya dia tambah je sikit. Maksudnya dia cuma tambahkan macam mana kamu nak handle operasi yang melibatkan bentuk piawai. Tapi konsep matematik masih lagi sama. Guna teorem Pythagoras, gunakan cari luas, cari diameter, cari jari. Okey, masih lagi sama. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini dan juga untuk topik ini. So, untuk hari ini, kita dah habis untuk bab 2. Dan itu sahaja untuk bab 2. Dan diharapkan kamu boleh faham. Dan kalau ada masalah, boleh roger saya seperti biasa. Tak ada masalah. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.